Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan menerangkan tentang tajuk Islamofobia. Apakah itu Islamofobia? Islamofobia ialah prasangka atau diskriminasi yang berlaku terhadap orang Islam. Dalam kata lain ialah membenci atau tidak suka pada orang Islam. Islamofobia juga berlaku kerana terdapat ideologi politik yang ganas. Dalam Kamus Dewan Bahasa pula, fobia bermaksud ketakutan atau kebencian yang keterlaluan. Islamofobia bermula pada tahun 1996 oleh Commission on British Muslim and Islamophobia. Kebangkitan ISIS juga merupakan sebab berlakunya Islamofobia. Sebilangan pihak mengutuk konsep Islamofobia dengan mengatakan istilah tersebut untuk menutup kritikan terhadap Islam. Baiklah, saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya untuk lebih lanjut tentang Islamofobia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pertama berkaitan Islamofobia. Sejak zaman berzaman, isu berkaitan Islamofobia terhadap Muslim sedunia semakin mendapat perhatian. Secara umumnya, Islamofobia ini merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam, sama ada pada penganutnya, ajarannya atau budayanya, dan apa saja yang berkaitan dengan Islam. Menurut pelapor khas PBB, Islamofobia bermakna suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Pada masa kini, Islamofobia semakin berleluasa dalam politik dan juga masyarakat. Berkaitan isu ini, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat yang beragama Islam dari segi politik ialah persepsi kebencian dan kebimbangan terhadap Islam dizahirkan dalam politik dan perundangan. Seperti contoh, umpamanya di Switzerland, akibat dari kempen anti-Islam yang dilaporkan oleh Daniel Streich, undang-undang telah dipindahkan bagi mengharamkan pembinaan menara-menara masjid, walaupun ianya melanggar hak asasi umat Islam di Switzerland. Bahkan dikecam oleh pelbagai kerajaan, badan hak asasi manusia, termasuk Persuruhanjaya Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Amnesty. Terusnya, pindaan undang-undang ini tetap diteruskan atas faktor kuatnya kemahuan politik dalam isu ini. Ini ditambahkan lagi dengan gerakan anti-Islam yang diketuai oleh ahli politik Belanda bernama Geert Wilders yang memusuhi Islam atas dasar populariti dan politik. Cabaran dari segi masyarakat Islam pula ialah sekiranya masyarakat Islam bertemu dengan orang yang membenci terhadap agama Islam, ianya boleh menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain. Kerana dalam pergaduhan tersebut, orang yang membenci agama Islam akan mencaci dan juga menghina agama Islam. Cabaran lain ialah masyarakat Islam yang ingin menyebarkan Islam akan ditentang habis-habisan oleh masyarakat yang benci terhadap agama Islam. Oleh itu, pergerakan atau perjuangan orang Islam akan disekat dari pelbagai aspek. Inisiatif yang dilakukan oleh pelbagai badan kerajaan untuk membasmi Islamofobia, program dan aktiviti yang dirancang dan diimplementasi ini merangkumi inisiatif yang dijalankan oleh masyarakat sivil, institusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Negara Islam dengan memberi respon yang positif berkaitan agama Islam sedunia. Isi yang seterusnya ialah cabaran Muslim terhadap Islamofobia ialah terdapat beberapa negara yang menindas umat Islam di kawasan yang tertentu. Hal ini kerana satu kajian yang dilakukan oleh Al Jazeera, terdapat isu pengharaman kemasukan imigran Muslim ke Eropah pada tahun 2016. Boleh rujuk ketika kempen secara besar-besaran dilakukan oleh Donald Trump untuk jawatan Presiden Amerika. Beliau telah memainkan isu perkauman dan ancaman imigran Muslim di Amerika. Hasilnya, 10 negara Eropah telah dilakukan soal sidik yang melibatkan kira-kira 10,000 responden. Contoh negara yang dilakukan soal sidik ialah negara Itali, Sepanyol, Poland, England, Australia, Jerman dan Belgium. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan semua negara tidak bersetuju untuk imigran Muslim diberikan ruang masuk ke negara-negara mereka. Dengan Poland mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 71%
dan Sepanyol mencatatkan jumlah terendah iaitu 42%. Antara punca utama mengapa Islamofobia berkembang di Barat adalah berkaitan dengan media. Barat yang menguasai hampir 70% industri media dunia menjadi kunci penyebab penyebaran pelbagai jenis maklumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung berkenaan isi cabaran Islamofobia. Islamofobia juga akan berkurang jika media seperti televisyen, radio dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain lebih bertanggungjawab dalam memastikan program yang disiarkan, termasuk berita yang dipaparkan atau konten-konten tidak menggambarkan perkara yang salah tentang Islam. Media sepatutnya menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih. Pengaruh Islamofobia juga akan sedikit berkurang jika ada kerjasama daripada pihak berkuasa, badan kerajaan dan pertubuhan antarabangsa. Mereka semua perlulah menanamkan kesedaran ke dalam diri setiap masyarakat, dan usaha ini tidak akan lengkap sekiranya tiada kerjasama yang mantap dari setiap pertubuhan di peringkat perantau dan antarabangsa. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung ke poin yang seterusnya. Cabaran semasa media di Malaysia hari ini ialah terpaksa bersaing dengan saluran-saluran media dari luar negara dalam era globalisasi. Cabaran utama masa akan datang adalah masyarakat Malaysia mungkin akan mengakses kepada saluran-saluran yang tidak ditapis, sedangkan ketika ini semua pihak bergelut berusaha menapis penularan Islamofobia. Berkaitan ini, kemunculan televisyen protokol internet IPTV mulai tahun 2010 yang mana mereka sudah mula mengakses saluran televisyen melalui komputer dan telefon bimbit yang dijangkakan akan merubah wajah mediascape Malaysia. Perkembangan ini secara tidak langsung mempunyai impak kepada masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan mengamalkan pelbagai kepercayaan agama yang dilihat secara sendirinya membuka ruang kepada perselisihan pendapat dalam kalangan masyarakat majmuk. Percanggahan pendapat bukan sahaja boleh disaksikan berlaku disebabkan faktor demografi masyarakat pluralistik Malaysia, tapi percanggahan pendapat antara golongan yang berpegang kuat kepada nilai-nilai agama dengan yang golongan yang lebih liberal pemikiran mereka. Mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai moden pada era kini. Golongan liberal dilihat wujud hasil daripada kepincangan dewasa ini, kesan daripada penularan nilai-nilai barat yang meresap ke dalam pemikiran generasi baharu di Malaysia. Fahaman yang timbul atas dasar hak asasi manusia tetapi merosakkan akidah seperti tuntutan hak asasi melalui golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun LGBT. Kesimpulannya, fenomena Islamofobia ini adalah disebabkan prejudis dan pandangan terhadap agama Islam terpesong serta negatif yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan sahaja dunia, malah di Malaysia juga sudah terkena tempias fenomena Islamofobia ini kerana Barat telah mengapi-apikan agama Islam ini sebagai ancaman kepada keselamatan mereka. Walhal, agama Islam merupakan agama yang memberikan kedamaian dan ketenangan kepada semua orang, tidak kira mereka beragama Islam ataupun tidak. Semua pihak harus menghalang penularan fenomena Islamofobia ini kerana ianya penting bagi keamanan dan kesejahteraan dunia. Kita juga tidak perlu untuk terpedaya dengan sebaran-sebaran yang berkaitan dengan Islamofobia, terutamanya di media sosial, kerana ideologi sebegini
lebih membawa kepada ketakutan dan keresahan kita. Jangan disebabkan kita terpedaya dengan ideologi ini, akidah kita terpesong dan membawa kepada kesyirikan. Walau bagaimanapun, impak terhadap Islamofobia ini ada positifnya, iaitu semakin ramai masyarakat barat yang mengkaji tentang agama Islam. Mereka mengkaji apa kelebihan-kelebihan ibadat dan perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam. Agama Islam sebenarnya semakin berkembang di barat, walaupun dihimpit dengan isu Islamofobia. Semakin Islam ditekan, semakin berkembang syiar Islam. Dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40 bermaksud telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, iaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain kerana perkataan mereka, Tuhan kami